Hello anak-anak. Boleh ke? Boleh, madam. Boleh, madam. Boleh, Okay, so madam. dia pun dah start recording. Boleh, Alright. madam. Sekejap. Okay, now you boleh nampak tak screen yang I share? Nampak tak Google Meet kat sini? Nampak, madam. Okay, so sekarang I nak share whiteboard. Nampak. Nampak tak whiteboard yang I share? Nampak? Nampak? Nampak kan? Nampak. Okay, tadi kita berhenti soalan nombor berapa? Soalan 2C, betul tak? Betul tak? Nampak. Aha, Nampak, yes. madam. Kita berhenti soalan 2C kan? Nampak. Thank you. So, tadi kita berhenti soalan 2C. Okay, soalan 2C tadi kita tak bincang lagi. So, untuk 2C. Okay, dengar baik-baik. 2C. Kalau yes. Kalau lagging. Kalau lag, suara I lambat sampai dekat you ke, tolong bagi tahu I, okay? Untuk 2C, soalan tanya, how fast is a 0.475 molar of ammonia being changed to nitrogen and hydrogen? So kalau soalan tanya how fast maksudnya bukan masa je dekat sini. How fast dekat sini yang dia tanya adalah dia punya rate of reaction. Okay. So rate of reaction dia berapa? Berapa kadar rate of reaction dia? Bila 0.475 ammonia tu change to nitrogen and hydrogen. Kita tahu tadi masa kita buat untuk A kita dah buat rate law, kita tahu rate sama dengan K concentration of ammonia power of 0. So dekat situ kita tahu rate sama dengan K. Okay. So sekarang dekat sini soalan tanya, kalaulah 0.475 ammonia being changed to nitrogen, how fast? So dia minta rate dia. So rate equal to K darab dengan NH3 power of 0. So kita ada kat sini rate equal to K darab dengan 0.475 power of 0. Sebab soalan ini adalah zero order. So kita tahulah kat situ rate sama dengan K. Darab dengan 1 sebab 0.475 tu power of 0 ke 1. So rate of reaction equal to nilai K. So berapa nilai K kat sini? Nilai rate constant dia bagi kat sini adalah 2.5. So how fastnya adalah 2.5 kali 10 negatif 4 M minit negatif 1. So itu adalah jawapan bagi soalan 2C. Boleh faham? Okey, kat situ? Faham, madam. Okay. So, sebelum kita jawab soalan nombor 3, I nak ajar you benda ni dahulu. Okay. Sebab kalau tak belajar benda ni, tak boleh jawab soalan nombor 3. So, soalan nombor 3 adalah berkenaan dengan integrated rate law. Sebelum ini kita dah belajar differential rate equation, betul? Kalau untuk differential, katakanlah you ada A, okay. Hasilkan kita punya produk. Kalau untuk differential rate equation kan kita tulis negatif dA over dengan dt. Kan? Okay. So you tulis macam tu, negatif dA over dengan dt. Lepas tu tapi berbeza dengan you punya bila you buat integration. Okay. Kalau untuk rate, kalau you tulis rate law pun, okay, kita tahu rate equal to K darab dengan A. Okay, so sekarang ini bila you kena integrate, kita tahu rate equal to KA, therefore tadi yang rate tu negatif dA over dengan dt, okay, sama dengan kita punya nilai K, rate kita tadi itulah. So, bila you integrate, you buat integration, so you integratekan benda ni, then you integratekan juga benda ni. So, yang you dapat bila you buat integration, so dia akan jadi negatif dA over dt integrate equal to negatif K dt. Okay, so you buatlah integration dia. So, I tak nak tunjuklah macam mana cara matematik buat integrations untuk
zero order untuk first order, untuk second order, abaikanlah dia punya integration tu. Yang penting you tahu integrated rate law dia apa. Okay, so untuk zero order, integrated rate law-nya adalah kalau rate law biasanya adalah rate sama dengan KA kuasa kosong. So you integratekanlah ya. You integratekan rate law ni, integratekan rate law tu. So bila you buat integration of the rate law, so you dapatlah jawapan integration rate law. Formula dia macam ni. You dapatlah A0 tolak dengan AT equal to KT. Okay, ini after kita buat integration of the differential rate law tu, differentiatekan dia, buat integrate pula. Lepas tu, you dapatlah itu integrated rate law. So apa yang I nak tekankan kat sini? A0. Nampak ni? A0. A0 ini adalah initial concentration. Okay, concentration sebelum dia undergo reaction lah ya, dia punya concentration awal. AT. AT pula adalah concentration at time T. Maksudnya, after dia undergo reaction, okay, apakah concentration pada masa tersebut yang tertinggal? Okay, ataupun apakah concentration pada masa tersebut selepas dia undergo 50% reaction ke, 20% reaction ke, okay. Itu adalah nilai bagi concentration pada time T. At that particular time, berapakah concentration yang ada? Boleh faham dekat situ beza antara A0 dengan AT? Dapat? Dapat, Madam. Okay. So, untuk first order, kalau kita tulis rate law untuk first order, rate sama dengan K darab dengan A kuasa 1 lah ya. So, you integratekan this rate law, you dapatlah dia punya macam ni. Ln A0 over dengan AT sama dengan KT. Senang je kan? So, you dapatlah macam tu. Okay, so dapatlah integrated rate law dia. Gitulah dia punya rate law integration. Macam saya cakap tadi, A0 kita punya initial concentration, AT adalah concentration of A pada particular time T. And then untuk second order, okay, rate law-nya adalah rate sama dengan KA power of 2. So kita integratekan second order punya rate law. You dapatlah macam ni. Okay, jawapan dia. Dia punya integration rate law dapat 1 over AT tolak 1 over A0 sama dengan KT. Okay, so ketiga integrated rate law ini sila hafal. Tak diberi dalam exam. Hafal. Okay, so where A0 adalah initial concentration of A, AT adalah concentration of A at time T, okay, K sama dengan rate constant, T adalah time of the reactions. Okay, boleh dapat setakat tu? Okay ke? Dapat, Madam. Okay, Madam. kalau okay setakat tu, kita patah balik kepada soalan number 3, page 14. Soalan ini dia tanya pada you, what is the half-life? Okay, dia tanya half-life lah ya, T setengah of a compound if 75% of a given sample of the compound decompose in 60 minutes. So masanya sekarang, time-nya adalah 60 minit. Okay, soalan tanya half-life. Dia bagi compound tu decompose sebanyak 75% and then dia bagi tahu order of reaction-nya adalah first order. So kalau untuk first order, apakah formula bagi half-life untuk first order? Half-life punya formula bagi first order apa? Ln 2 over K. Ln 2 over K. Yes, ln 2 over dengan K. So sekarang ni ln 2 tak ada masalah. Apa yang kita tak ada? Unknown kita apa sekarang? Unknown kita adalah nilai K. So daripada mana nak dapatkan nilai rate constant tu? So nak dapatkan nilai rate constant, kita dapatkan nilai ini daripada integrated rate law. Okay, so apakah integrated rate law bagi first order? Baca Sat dia punya tu. Integrated rate law bagi first order apa dia tadi? Betul? Ln apa? A0 ni. Ln A0 over dengan AT sama dengan KT. So you kena cari dulu nilai K tu, rate constant, baru you dapat half-life.
So sekarang, disebabkan dia tak bagi tahu sampel ini ammonia ke, sampel ini zinc ke, sampel ni CH3, CH2 ke. So that's why I guna general je. I assume sampel ini adalah A. Okay. A0 dia bagi tak pada you? Initial dia bagi tak pada you? Berapa concentration initial dia bagi tak? Tak. Tak bagi. Okay. So kalau tak bagi, kita nak buat macam mana? Dia bagi dalam bentuk percentage. So sentiasa kita kena tahu kalau dalam bentuk percentage, sentiasa kita bermula dengan 100%. Okay, clear dekat situ? So 100%. Jadi concentration bagi A0-nya adalah 100. Okay. Dah dia tak bagi concentration tu berapa, kita assume sajalah dia adalah 100%. Okay, initial concentration. Therefore, after that dia kata 75% of a given sample decompose. Maksudnya sekarang daripada 100%, 75% decompose. Okay. Lepas dah decompose 75%, barulah you dapat concentration pada time T. So sekarang time T ni, berapa nilai dia? Berapa nilai yang tinggal pada time T? 25. Yes, 25. So pada time T nilai yang tinggal awalnya ada 100%. So bila 75% decompose, so 100 tolak 75. So pada time T yang tinggal hanyalah 25%. So pada time T concentration yang tinggal ada 25%. So dekat sini ln 100 bahagi dengan 25. Okey, ni bahagi dulu ni. Selesaikan ni dulu. Sama dengan K darab dengan T. T dia dah bagi 60 minit. So darab dengan 60 minit. So dapatkan apakah nilai K. I nak pesan pada you, jangan sesekali you letak 80 ni, 80 sama dengan 75. Salah 80 kita bukannya 75. 75% yang decompose. Jadi 80 adalah concentration yang remain after decompose 75%. Baca soalan betul-betul. Soalan selalu trick you. Okay. So buat calculation dapat berapa nilai K? Buat calculation dapat nilai K berapa? 0.0231. 0 point? Kejap. So you dapat nilai K adalah, unit dia apa Faiz? 0.0231 unit. Mole over minute. Mole over minute kenapa mole over minute pula? M mean negative kan? Minit negatif 1 ni minit kat situ ubah je. So minit negatif 1. Lagipun ini adalah first order. Kalau first order kan dia S negatif 1, minit negatif 1, year negatif 1. Okay. So dapatlah nilai K. Dia dapat dah nilai K. Barulah boleh substitute dalam formula tu untuk dapatkan half life. So substitute kan T setengah sama dengan ln 2 bahagi dengan 0.0231 minit negatif 1. So dapat T setengah berapa yang? $30 minit. Yes, betul Peggy. So 3 setengah dapatlah 30 minit. So dapatlah jawapan dia dekat situ. So senang je kan. Pandai baca soalan je, mesti boleh jawab. Boleh gerak? Boleh? Okey ke ni? Ada soalan nak tanya? Anyone? Okay, madam. Okey, tak ada soalan Okey, better tanya soalan daripada I yang tanya soalan. Okey, soalan yang keempat. Okey, dia bagi pada you di sini plutonium 240 which is produced in nuclear reactor has a half-life of 6.58 kali 10 kuasa 3 years. So T setengah dia, ini adalah dia punya half-life. Calculate the rate constant for the decay of plutonium. So dia minta rate constant, maksudnya dia minta nilai K. So bila dia dah bagi half-life, dia minta nilai K. Kita nak cari macam mana? Guna formula apa? Ini first order ke, zero order ke, second order ni? You ada half-life? First order. Ya. Kenapa dia first order, Peggy? Sebab dia radioaktif.
Ya, betul. Macam I pesan tadi untuk soalan ini, dia tak bagi tahu pada you ini adalah first order. Tetapi dia bagi hint, kata benda ni adalah plutonium negatif 240 nuclear reactor. I beritahu kan apa-apa saja radioactive reactions, apa-apa saja yang melibatkan nuclear fission, semua itu adalah first order. Okay, so kita tahulah ini adalah first order. That's why kita boleh letak formula T setengah equal to ln 2 over dengan K. Okay, sebab kita dah tahu dia adalah first order. So calculate lah anak-anakku sekalian. Calculate kejap. Dapat berapa tu? So kita tahu dia first order. So ln 2 over dengan 6.58 kali 10 kuasa. Kuasa berapa ni? Tak nampak dah. So 10 kuasa 3 years. Berapa nilai half dia? Berapa nilai T half? Calculate dapat berapa yang? 1.053 times 10 1.053. power negative 4. Uish. Tahun ni dapat macam tu 1.063. Dia minta apa ni weh? Dia minta nilai K lah salah. Kenapa I tulis salah ni? Korang tak tegur I. Sorry. So dia bagi kat half-life dia 6 point. Dia minta nilai K 8 kali 10 kuasa 3 years equal to ln 2 over K. Okay, so nilai K nya berapa tadi? 1.053 betul tak? 3 Kali 10 kuasa negatif 4 unit. Yes, negatif 1. Years negatif 1. So dapatlah nilai K dekat situ. Okay. I salah substitute tadi. Hampa tak I salah substitute. So soalan nombor 5. Iodine atom combine to form molecular iodine in gaseous phase. Dia bagi 2I gas hasilkan I2 gas. This reaction follow second order kinetics. Okay, dia dah beritahu dekat situ second order. So tak payah susah hati. Second order kinetics and has a rate constant of, itu rate constant, nilai K pun dia bagi. Okay, so nilai K dia bagi kat situ 7.0 kali 10 kuasa 9 M negatif 1 S negatif 1. And then dia kata if the initial concentration of I was 0.86, calculate the concentration after 1.5 minit. So dia minta concentration after 1.5 minutes. So as you can see here, daripada soalan dia dah beritahu pada you initial concentration. Therefore you tahu dekat situ I0 adalah 0.86 M. And then dia bagi masa pula pada you, time-nya adalah 1.5 minit. And then soalan tanya, calculate the concentration after 1.5. Maksudnya sekarang soalan nak tanya, apakah I pada masa T? Okay. So soalan nak IT ini adalah berapa? So macam mana kita nak cari concentration pada particular time T tu? Guna integrated mana ni? Second order kan? Apa formula dia? Untuk second order tu? 1 over I T tolak 1 over I0 equal to KT. Okay. Nilai K pun dia dah bagi. So substitute dalam formula 1 over IT tolak 1 over I0 dia berapa tahu tadi? 0.86. Integrated. Yes, maksud integrated. K dia dah bagi 7.0 kali 10 kuasa 9 M negatif 1 negatif 1. Time dia baru bagi IT. I0 dulu ke? Bukan IT dulu ke? IT dululah. IT dulu. IT dululah Pak Is. Okay, so sekarang tengok masa. Masa kita dalam minit. Tapi dalam rate constant, masa dia dalam second ke minit? Rate constant Second. yang dia bagi, masa dalam second kan? So, masa kita kena ikut unit untuk rate constant. Kalau unit rate constant masa dia second, so tukarlah masa ke dalam second. So, sekarang ni kena tukar masa dalam second. So, 1.5 kali dengan 60 second.
So 1.5 minit darab dengan 60 second. Okay. So make sure tulis unit. Dalam you punya calculation, tolonglah dalam jalan kerja you, tolonglah tulis unit supaya kita tak salah unit. Okay. So matikan unit, dapat berapa jawapan dia? IT tu berapa? Buatlah calculation. Okay. I lembab math sikit. Korang calculate lah guna calculator. So second ni matikan second ni. So concentration tinggal berapa? Dapat berapa IT tu? Okay, dapat berapa jawapan dia? Rabiatul Adawiyah dapat berapa? Jawapan dia Rabiatul Adawiyah. Rabiatul, are you there? Ya, madam. Okay, dapat jawapan berapa? Concentration of I tu. Kejap Kejap. Okay. So, siapa yang dah dapat? Acak, are you there? Acak line slow macam line tidak ramah. Okay. Putri Maizurah, line you okay ke? Tak ada jawapan juga. Okay, dapat berapa? Line you okay? Peggy, line okay kan? Dapat berapa? 1.587 darab 10 kuasa negatif 12. Betul Peggy, thank you, good job. 1.587 kali 10 kuasa negatif 12. Unit jangan lupa Peggy. M besar sebab M besar. sebab concentration. So dapatlah soalan A. Yang mana tak dapat tu tolonglah calculate ya, guna calculator korang tu. So untuk B, dia minta calculate the half-life of the reaction if the initial concentration of iodine atom adalah 0.60. Apakah half-life-nya bila concentration of the iodine atom 0.42. So kita tahu ini adalah second order. So kita tahu half-life T setengah equal to 1 over K darab concentration of I naught. Okay. Jangan tulis A naught Jangan tulis A naught ke B naught ke. Sekarang ni soalan kata reaktornya adalah iodine. So gunalah iodine. Jangan salah Jangan kalau korang pergi tulis T setengah sama dengan 1 over K darab dengan A naught. Hilanglah satu markah untuk penulisan persamaan. Sebab apa? Sebab dekat sini kita dah tahu reaktornya adalah iodine. So tolonglah spesifik tulis reaktan tersebut dalam you punya persamaan. Alright. Sama dengan 1 over K dia berapa tadi? 7.0 kali 10 kuasa 9 M negatif 1 S negatif 1 darab dengan concentration dia 0.06 M. Okay, so dapat berapa? Dia punya half-life T setengah. Dapat berapa T setengah dia? Calculate. Madam, bukan 0.60 ke? 0.60 bukan 0.06 okay, salah, minta maaf, thank you. Ni, okay, padam balik. Okay, 0.60 M. Okay, dapatkah half-life dia? Matikan M. Okay, half-life dia berapa? Setengah dapat jawapan? Mak kau. Dapat jawapan dia berapa? 2.38 2.38 kali 10 kuasa negatif 10 negatif 10 S. second. Okay, so dapatlah half-life dia macam tu. Jadi untuk soalan yang kedua, for 0.42. Yang ini. Untuk soalan 2 ni 0.42 M ni. Okay, so silalah calculate sendiri. Nanti jawapan akhir dia, okay. So final answer dia, you akan dapat jawapan dia 3.401 kali 10 kuasa negatif 10 second. Okay, so ini final answer dia untuk yang itu. So yang tu boleh calculate sendiri. Sama je jalan kerja dia. The same. Boleh dapat kat sini? Okay ke? Okay? Okey. Okay, madam. so
Okay, so kalau okay, kita nak tengok page berapa ni? Page 17. Buka page 17. Disebabkan kita dah tengok tadi formula bagi integrated rate law bagi zero order, kita dah tengok formula bagi integrated rate law untuk first order, kita dah tengok formula bagi integrated rate law for second order. So kita bolehlah terus membuat calculation, okay, menggunakan formula-formula yang dah belajar tadi tu. So tengok soalan yang pertama. The following equation shows the decomposition of SO2Cl2 with the rate constant K sama dengan 5.09 kali 10 negatif 4 S negatif 1 at 320 K. So dia dah bagi equation yang panjang berjela dekat you. Rate constantnya pun dia dah bagi. So ini ni rate constant dia, tolong highlight. So belilah highlighter yang tak ada highlighter tu. So nilai K dia dah bagi. So at 320 K, 1 mole of SOCl2 is left to decompose in 2.0 liter container. So dia kata dekat sini 1 mole. Okay, so initialnya sekarang dalam container kita. Okay, dalam container ada SO2Cl2. So pada initialnya dalam container ni kita ada 1 mole. Okay, container ni pula volumenya adalah 2 liter. Determine the concentration of SO2Cl2 after 30 minutes. So dia minta lepas 30 minit apakah concentration SO2Cl2. So sebenarnya untuk soalan ini dia minta apakah concentration of SO2Cl2 pada time T. Okay, ini berapa? 30 minit adalah time taken yang dia bagi. Okay, ini kita punya time. So apakah concentration pada time T? Untuk soalan yang ini, yang first kali kita kena tahu nak buat calculation, nak cari nilai concentration pada time T. Kita kena tahu dahulu apakah order of reaction bagi soalan ini. So soalan nombor 1, apakah dia punya order of reaction? Apa order of reaction dia? First order. Okay, order of reaction dia first order. Betul, bagus Peggy. Kenapa dia first order reaction, Acak? Acak, you kat situ? Oh, diam je kan? Siapa nak jawab ni? Tiva? Maha? Tiva? Tiva? Oh, Tiva. Tiva tak ada? Maha? Maha? Korang memang tak ada ke? Peggy je dalam kelas ni? Peggy? You guna line apa Peggy? Line sendiri. Yelah, tahulah line sendiri. Secom ke, Maxis ke apa ke? DJ. Oh, DJ bagus Peggy? Tak tahu. Malam tak bagus. So orang Selcom, orang Maxis kat situ. Tak kisah orang mana Peggy? Peggy kita 2 orang je dalam kelas ni. Saya asyik keluar masuk je, madam. Okay, you asyik keluar masuk. Okay, you wujud lah Faiz walaupun you keluar masuk. Okay, yang lain tu mana? Mana lagi 18 orang tu? Adakah I dengan Faiz dengan Peggy je kat kelas ni? Ada madam. Madam. Ada madam. Ada. Ada madam. Ada. I ingat I dengan Peggy dengan Faiz je dalam kelas ni. Okay, kalau ada, ni order dia apa? So order dia apa ya? Selain Peggy dengan Faiz tu jawablah order dia apa? First order, madam. First order. So ordernya adalah first order. Macam mana you tahu ordernya adalah first order? So macam mana kita tahu ordernya first order? Sebab constant dia S negatif 1.
Ya, sebab kalau kita tengok unit pada rate constant. As you can see here, tengok unit pada rate constant you. Unit pada rate constantnya adalah S negatif 1. So, berdasarkan unit pada rate constant, di situ kita tahu order of reactionnya adalah first order. Okay, based on rate constant punya unit. Sebab itu, I minta you hafal rate constant punya unit. Sebab daripada rate constant punya unit, kita boleh tahu order of the reaction. Bila dah tahu order of the reaction, baru kita boleh tahu formula apa nak guna. So, untuk yang ini, disebabkan soalan ini adalah first order, therefore, kita boleh guna formula. Apa formula dia? Yang ada line tu, formula dia apa? Untuk first order? Integrated punya formula apa? Lon. Lon. Lon Integrated. A not. Ln. So, you kena guna ln. Kena guna A naught ke? Reaktan dia apa sekarang sayang? Reaktannya adalah SO2Cl2. So, jangan guna A naught. So, kena letak SO2Cl2 naught. Jangan salah you letak A naught, you tak dapat markah untuk formula. Over dengan SO2Cl2 pada time T sama dengan KT. So, time kita dah ada. Initial concentration kita boleh cari. Nilai K pun kita dah ada. Okay, so sekarang ni kita substitute nilai dalam kita punya formula. So, apakah concentration untuk SO2Cl2? Berapa concentration ni dapat? Initial concentration ni berapa? 0.5. Okay, ini formula dia guna molarity punya formula Mole over dengan volume dalam liter. So, 0.5. ya betul. 1 bahagi dengan 5 you dapat? 1 bahagi 5 pula. 1 bahagi dengan 2. Okay. You dapat 0.5 M. Okay, so initial concentration kita dah tahu dah. So, ln 0.5 M bahagi dengan apa yang kita nak cari? SO2Cl2 time T. Okay, sama dengan nilai K kita adalah 5.09 kali 10 negatif 4 S negatif 1. Darab dengan masa. Masa nak kena tukar dalam second ke tak? Kena tak tukar masa dalam second? Perlu. Perlu tukar dalam second masanya disebabkan unit bagi rate constant kita dalam second. So 30 kali dengan berapa ni? Kena. Ada dengan? 60 kan? Betul tak? Kurang. 30 minit tukar dalam second kali dengan 60. Betul? Betul bagi? Betul. Okay. So dah dapat dah substitute nilai. So dapatkan apakah concentration pada time T. SO2, Cl2, T. Okay. So sekarang apa jawapan dia? Hilangkan you punya ln tu, hilangkan. Okay. So dapatkan concentration T berapa? Ni matematik ni. Dapat berapa? Calculate. Dapat berapa yang? 0.2. Ya betul. You akan dapat 0.2 M. So jawapan akhir dia concentration pada time T adalah 0.2 M. So dapatlah jawapan dia 0.2. Ada sesiapa ke yang 0.2. dapat 0.2 betul. Okey. Ada sesiapa ke yang ada masalah nak buat calculation? Tak ada Okey, tak ada. Madam, So, nak tanya macam mana kita nak macam tahu formula tu kita nak guna? formula first order ni. Sebab dia kan ada banyak kan? Kan tadi I dah beritahu. I beritahu tadi yang I cakap tu ikut unit rate constant. Tengok rate constant unit dia apa? Oh, okay. Okay. Bila rate constant dia, unit dia S negatif 1, kita tahulah itu adalah first order. Kalau rate constant dia unit M negatif 1, S negatif 1, so itu adalah second order. Kalau rate constant dia MS negatif 1, itu adalah zero order. Sebab itu, kita kena hafal unit bagi rate constant bagi setiap order. Sebab daripada unit of the rate constant tu, kita boleh tahu order of reaction. Baru boleh tahu formula. Okay. Clear? Alright. Okay, madam. Lepas tu kan yang integrated tu?
Kalau Integrated yang tu. tu, kalau yang tu macam ni nak tahu yang mana satu juga. Kalau dah first order, kan dah bagi formula dekat handout tu. Dekat handout you kan dah bagi. You tengok handout tak? Dekat handout dah bagi kan. Kalau first order, formula integrated dia bagi dah kan dekat you. Dekat handout. Macam kalau based on question tu. Based on question tu. Macam kita nak tahu tu, okay katalah first step dia identify apa tu berapa order first order ke tak kan. Lepas tu second step dia tu macam based on question tu katalah dia minta half life tu apa semua kan. Lepas tu kan madam ada guna integrated tu apa semua. Yang tu. Kalau soalan minta half life. Kalau soalan minta half life. So, contohnya half life untuk zero. Half life untuk bukan half-life untuk first order. Katakan half-life untuk first order, you punya formula adalah ln 2 over K. Betul tak? Okay. So, nilai K tu nak dapat daripada mana? Nilai K, nilai rate constant, you hanya boleh dapat daripada integrated rate law. Kalau soalan tidak bagi nilai rate constant. Okay. Dah nampak dah. Okay. Nampak dekat situ? Okay, dah. Okay, thank you madam. Okay. Okey dah, kita pergi soalan nombor 2. Tolong baca, dan tolong calculate soalan nombor 2A dengan 2B. I bagi masa dah lebih kurang dalam 2-3 minit. Tolong buat 2A dengan 2B tu. Cuba buat dulu. Sekejap lagi kita bincang. Alang-alang dah line you all semua lag, cubalah buat dulu. Dah siap ke? Dah siap ke? Dah siap belum? Dah siap belum? Korang dah siap ke belum? Belum lagi? Sikit lagi. Okay. Dah.
Dah. Okey, boleh tak kita bincang? Dah ke? Boleh bincang? Boleh ke? Boleh, Madam. Okay, so kita bincang dahulu soalan nombor 2. The rate constant for the decomposition of nitrosilbromide NOBr is 48 m-1 minute -1 at certain temperature. Determine the order of direction. So apa order direction dia? 2A. Apa jawapan dia? Order of direction? Second order. 0 per second. So soalan Second. ini adalah second order. Kenapa second order? Tengok dia punya nilai rate constant. Nampak nilai K? So nilai K unit dia minit -1 m-1. So correspond kepada second order. So dapatlah 1 markah dekat situ, second order. Find the time taken to decompose 90% of a 0.02 m solution of NOBr. So dia minta time taken to decompose. So kalau you nak cari time, you nak cari concentration nak cari concentration initial, you nak cari concentration pada time t, semuanya kena datang daripada integrated rate equation. So untuk second order, integrated rate equation dia apa? Integrated equation dia 1 over NOBr OBr T tolak dengan 1 over NOBr not sama dengan KT. NOBr not kita tahu tak? NOBr not berapa kat sini? Initial concentration dia berapa? 0.02. 0.02 m. Ini initial concentration. So sekarang untuk cari time T. Okay, nilai K dia dah bagi. Okay. So apakah kita punya NOBRT? So NOBRT. Ini nilai dia berapa ni? Macam mana nak cari? Cuba kita tengok dekat sini. Dia kata decompose 90%. So asalnya sekarang kalau initialnya NOBr not asalnya adalah 100%. 100% nilainya adalah 0.02 m. So sekarang ini dia decompose 90%. So 90% decompose. So kalau dah 90% decompose, apakah concentration yang tinggal pada NOBr pada time T? Berapa persen yang tinggal? 10. Initial 100%. So 100 tolak 90. So yang tinggal pada time T adalah 10%. So 10% yang tinggal ni, berapa dia punya concentration? 0.002. Okay. So you buat 10 bagi 100. Darab dengan 0.02 initial concentration. So concentration pada nilai T, you akan dapat adalah 0.002 ke? Peggy? 0.002. 0.002 m. So you dapatlah NOBRT ni adalah 0.002 m. Okay. So once you dah dapat dah concentration pada time T, after 90% decompose, you boleh substitute dalam formula. So kita substitute balik dalam formula kita. 1 over 0.002 m tolak dengan 1 over 0.02 m sama dengan K kita adalah 48 m-1
minit negatif 1 darab dengan T. So dapat T berapa? T kita ni mesti dalam minit. Berapa time taken T kita? Atau you buat calculation? 9.375 Okey, dapat minit. 9.375 minit. So dapatlah final answernya kat situ. So markahnya, satu markah dekat sini. Okay, given. Yang ni you isi betul NOBR2 T NOBR0. Jangan you tak A0 dengan AT. Salah So, formula betul, substitution betul, final answer betul. Okay, so you dapatlah satu markah dekat situ. 3 markah, 1, 2, 3. Ada 3 markah dekat situ. Alright. So, pergi soalan seterusnya, soalan nombor 3. Decomposition of H2O2 is first order. So soalan ini nasib baik sebab dia bagi tahu dah ini adalah first order. Given that K sama dengan 3.66 kali 10 kuasa negatif 3 S negatif 1 and concentration of H2O2 adalah 0.882 M. Determine time at which H2O2T sama dengan 0.6. So dia minta masa. As you can see here, dia beritahu ini adalah first order. So nilai K dah ada. Nilai H2O2 initial dah ada. H2O2T pun dah ada. Substitute sahaja dalam formula integrated rate law first order. Apa formula dia? Ln H2O2 not initial over dengan H2O2T equal to KT. Okay, so substitute sahaja, dia dah bagi semua information. H2O2 not 0.882 M. Pada times T 0.60 M. Nilai K dah bagi 3.66 kali 10 negatif 3 S negatif 1 darab dengan T. Okay, so calculate T dia dapat berapa? Dapat berapa T? 105.26 second. So dapat 105.26 second. Okay. So you dapatlah jawapannya sebanyak itu. So pergi juga untuk soalan B. Soalan B sekarang dia minta concentration at particular time after 2 to 5 second. So guna juga first order ln tulis balik H2O2 not over dengan H2O2T sama dengan KT. So ln 0.882 over dengan yang kita nak cari H2O2T sama dengan K 3.66 kali 10 negatif 3 S negatif 1 darab dengan berapa second ni? Masa 225 second. Okay, so dapatkanlah concentration H2O2 pada time T berapa? Okay, so calculate dapat berapa kat situ? .387 molar. Okay, bagus Peggy. So dapat 0.387 molar. So dapatlah concentration pada time T sebanyak ini. Okay, senang je kan? Tak susah. Yang lain okey ke? Tolong respon yang lain. Saya dah Okay, madam. Okay, madam. Okey, ada masalah tanya. I tak nak jangan diam. Tolonglah Medium ya. okay, medium. Okey, so dengar baik-baik. Siapa yang rasa Sam lepas, result dia tak okey. Dia diam, jawab pun salah banyak. Di Sam, tolonglah jangan diam lagi. Tolonglah tanya. Please, please, please. Tolong tanya bila tak tahu. Walaupun soalan tu semudah-mudahnya, silalah tanya. Okay, supaya kita tak nak result you tak cantik. Kita tak nak nanti you masuk universiti dengan kos lelong. I tak nak macam tu. I nak you masuk universiti dengan kos yang memang you minat nak buat. Dengan pointer yang bagus. Okay. So, soalan nombor 4, soalan nombor 5 dan soalan nombor 6. I nak you cuba buat dulu. Boleh? Soalan 4, 5 dan 6. Cuba buat dahulu. Nanti kita minta someone present untuk next. Next. Kelas kita dah tak ada dah Oh, esok. Esok ada. Ada lagi. Banyak pula kelas. So, untuk besok, pukul 9 suku tu. Okay, I nak someone present soalan nombor 4, soalan nombor 5, soalan nombor 6. Siapa line yang laju sikit?
Peggy, sebab line you laju sikit, boleh tak present soalan nombor 4 Peggy besok? Hello Okay, Peggy. Peggy pernah hilang. Okey, boleh Peggy Soalan nombor 5. Siapa volunteer nak ambil? Nombor 5 ada volunteer ke? Volunteer? Volunteer tak ada ke? Tak ada siapa ke? Ya Allah, ya Tuhanku Peggy. Madam, kita saya seorang nak nombor 5. Okey, siapa tu yang? Hanim. Okey, Hani nak nombor 5. Okey, good job Hani. Okey. Hani ambil nombor 5. Boleh cuba. Soalan nombor 6. Soalan nombor 6, siapa nak cuba? Any volunteer soalan nombor 6? Madam, saya dah. Siapa tu? Tiba, Maha, Vivo? Siapa tu yang? Siapa tadi yang cakap saya tu? Nak nombor 6 tu? Peggy, tadi siapa yang cakap? Nombor 6 tu siapa? Tiba ke? Tewa. Tiba. Okey, Tiba. Okey, Tiba Ya, ambil nombor Tewa. 6. Boleh, Madam. Okey, so Tiba nombor 6. Okey. Vivo. Vivo bukan Tiba. Okey, Vivo. Okey. So, yang lain cuba Vivo, dulu soalan Madam. nombor 4. Vivo. Okey, thank you Vivo. Okey, jadi soalan nombor 4, nombor 5, nombor 6 kita bincang besok. Yang lain, even though you tak present, tolong jawab dulu soalan ini Nanti I akan semak you punya handout sebab I nak tengok you punya cara penulisan tu. Ya Vivo, ya. Mesti suara I sampai lambat. Okey. Lepas presentation tu, kita akan masuk page 19. Okey, kita nak determine order of reaction. Page 19, after that kita akan masuk. Okay, so everyone, thank you so much. Kita berhenti setakat ni sahaja. Balik ni habis kelas, selak balik. Okay, just take a brief look apa yang kita dah belajar hari ini. Okay, jangan terus simpan. Supaya bila kita tengok semula balik walaupun dalam 5 second, 10 second, at least memori kita boleh storage dia lama sikit. Okay. Weh, kenapa tinggal 13 je? Mana lagi? Okay, so tak apalah. Thank you semua. Nanti yang mana hilang tu I bagi video lah ya. Okay, thank you everyone. Yang mana yang ada ni 13 ni, terima kasih banyak. You can go. Kita jumpa besok. Thank you, Madam. Thank you semua. Thank you, Madam. Okay. Thank you, Madam.